سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada petang ini? Ustazah harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Kita bersama dengan siapa pada petang ini? Boleh saya lihat? Kita ada Kak Zah ya di situ. Kak Zah kita yang masuk yang masuk awal dia masuk tu. Saya nampak dia masuk tadi. Cik Ros pun ada dengan kita pada petang ini. Alhamdulillah. Terima kasih di atas kehadirannya. Tak lupa juga kepada Kak Som kita yang juga setia dengan kita. Setia
setiap minggu untuk sama-sama. Ya, selamat petang. Selamat petang Kak Som. Siapa lagi ada? Kak Noor. Kak Noor ada dengan kita tau. Saza dan admin. Admin pun dapat sekali bagi bunga. Okay, selamat petang semua. Selamat petang. Kak Johara ada juga dengan Saza ya pada hari ini. Terima kasih. Dan tak lupa juga Kak Mas kita berseri-seri pada hari yang redup ini. Itulah ya, lampu pun lupa nak buka dekat hall. Nampak macam malam je. Ni kuliah petang ke kuliah malam ni kan? Tak ni, kuliah petang ke kuliah malam? Orang confused kan, tengok dapur Saza tu nampak gelap ya. Okay. Sama juga lah dengan yang lain. Terima kasih ya kepada semua yang bersama dengan Ustazah pada petang ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang akan kita kongsikan pada petang ini mendapat manfaat. Okey, jadi petang ini kita nak sambung perbincangan di poin yang keberapa di muka surat yang keberapa. Boleh sila letakkan di ruangan komen, nanti admin saya bantu, admin saya ya, macam admin masjid ya, admin masjid akan bantu untuk paparkan jawapan yang diberikan oleh teman-teman kita yang mengikuti kuliah pada petang ini. Poin yang keberapa, muka surat yang keberapa, sila letakkan di ruangan komen. Poin yang ke-23, muka surat 155. Kata Kak Som. Okey, ada tak yang lain? Kak Mas kata apa tu? Poin 23, muka surat 155. Okey, lagi? Ada? Kak Zah di situ, Kak Zah kata apa? Muka surat 155, poin 23 Ustazah. Okey, Kak Zah. Kak Noh pun kata, poin 23, muka surat 155. Okey, poin kita tidak ada perbezaannya sebab sama poin Ustazah dan poin Muslimah-Muslimah yang ada di rumah ya, yang mengikuti kuliah Ustazah pada petang ini. Betul, kita berada di poin kita yang ke-23, cuma muka surat Ustazah berbeza lah. Okey, jika sesiapa yang muka suratnya ataupun memiliki kitab cetakan yang terbaru, kita sila rujuk kepada muka surat sebagaimana yang telah dimaklumkan ya oleh teman-teman kita di sini, iaitu muka surat 155. Muka surat 155. Cuma kalau Ustazah kita berada di muka surat 162. Okey, kita di muka surat 162. Lupa nak tunjuk ni. Nak tunjuk apa? Kita punya PowerPoint. Mana? Sekejap. Ustazah pun dah confused lah. Nak tekan mana? Okey, kuliah kita hari ini, Khamis 24 Jun. Kita berada di poin kita yang ke-23, maksiat menghilangkan rasa malu di halaman 162. Okey, di halaman 162. Jika sekiranya yang sama dengan teman-teman tadi kan muka suratnya, boleh lihat muka surat 155. Okey. Jadi kita akan mulakan perbincangan pada topik ini di muka surat boleh ni tutup kita punya banner bawah tu. Sebab Ustazah punya slide tak nampak lah. Siapa ni? Admin kita. Mana pergi dia? Hey admin, mana pergi? Sedang berusaha mungkin ya untuk menutup banner di bawah itu supaya dia tidak menutup slide Ustazah yang ada di skrin kita. Macam mana boleh? Sekejap ya. Dia kata sekejap ya. Okey. Ya, sementara itu silakan muslimah semua buka kitab masing-masing untuk kita rujuk perbincangan pada poin kita yang ke-23, maksiat menghilangkan rasa malu. Sama ada muka surat 155 ataupun muka surat 162. Baik, di muka surat ataupun pada
perenggan ni yang pertama, saya nak baca terlebih dahulu apa yang dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya ini. Dia katakan bahawa di antara kesan maksiat adalah menghilangkan rasa malu yang merupakan sumber kehidupan bagi hati kita. Rasa malu ini ia adalah sumber kehidupan bagi hati kita. Dan inti dari segala kebaikan. Iaitu dia kata hal-hal ataupun yang pencetus saya kepada segala kebaikan. Kenapa kita kata di sini bahawa malu itu adalah sumber kehidupan hati dan inti dari segala kebaikan? Kenapa begitu? Boleh ada di kalangan teman-teman kita berikan jawapan di bawah tu. Saya nak tengok. Kenapa kita kata malu ini baik untuk kita? Ini soalan yang mudah. Maksud saya mudah nak faham lah ya. Kalau tadi ikut baca tu dalam perenggan tersebut bimbang tak berapa nak faham apa maksud Ustazah. Okey, soalan Ustazah sekarang, kenapa rasa malu itu bagus untuk kita? Terutamanya kita muslimah ni lah ya. Okey, kenapa? Boleh letakkan di ruangan komen, kita lihat jawapan daripada jemaah. Sementara saya tunggu admin saya ni, dia nak tutup banner di bawah tu. Boleh ke? Rika, boleh? Malu melakukan maksiat. Malu melakukan maksiat. Oh. Tak apa. Tutup je muka Ustazah tu. Tak apa. Cuba. Saya baca dulu komen yang ada di ruangan. Disebut sebagai inti dari segala kebaikan. Kak Som, dia beri jawapannya di situ kerana malu ni dia bagus sebab kita malu untuk buat maksiat. Okey, ada jawapan yang lain selain daripada jawapan yang diberikan oleh Kak Som? Senyap ya semuanya ni. Ada tak bersama dengan Ustazah? Dia macam apa tau? Krik. Dengan yang di belakang tabir sedang struggle. Macam mana? Kak Som kata malu tu bagus ya untuk kita kerana kita akan malu melakukan maksiat. So maknanya kita tak buat lah maksiat tu kerana kita rasa malu. Okay, ada tak jawapan yang lain yang nak diberikan oleh teman-teman kita? Ustazah tunggu, tak menjadi masalah. Okay, Kak Mas ya. Kak Mas ada tak jawapan nak diberikan? Ke sama macam Kak Som? Sama je Ustazah macam Kak Som tu. Jawapan kita. Malu itu iman. Okay, Kak Mas kata malu itu iman, ia dapat mencegah diri dari melakukan maksiat dan kita malu dengan Allah. Jadi kita usaha untuk buat baik. Masya Allah, tabarakallah. Kak Mas berikan jawapannya di situ. Malu itu ia adalah antara keimanan kita, dia kata. Dan kalau kita ni ada rasa malu, dia bagus sebab apa? Malu ni dia boleh cegah diri kita dari melakukan perkara maksiat. Ini sebagaimana yang juga disebutkan oleh Kak Som tadi. Dan kenapa juga ia bagus? Sebab kita malu pada Allah. Jadi kita usaha untuk buat perkara-perkara yang baik. Senang kata begini muslimah, rasa malu ini dia bagus untuk diri kita ataupun disebut sebagai inti kepada kebaikan. Alhamdulillah dia berjaya juga untuk menutup banner di bawah itu supaya tak tutup wajah saya yang ada juga di slide saya. Okey, jadi kita kata bahawa malu ni adalah satu perkara yang baik, disebut kebaikan dalam diri seseorang Muslim ialah kerana bila kita ada rasa malu, ia akan menjadi penghadang untuk kita langgar sesuatu dipanggil sebagai maksiat tu tadi. Kan? Jadi kenapa kita buat? Malulah nanti benda dosa kan, nanti orang tengok kita ni macam tak bagus, tak baik. So kita rasa malu di situ. Dan
perkara utama juga yang perlu kita fahami di sini ialah malu itu ialah kita letakkan dalam diri kerana apa? Ia adalah keimanan kita kepada perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Sebab itu di sini kalau kita lihat dalam kitab kita Muslimah, di situ ada sebuah hadis yang didatangkan kepada kita. Apa hadisnya? Al-haya'u khairun kullu. Rasa malu adalah kebaikan seluruhnya. Ini kata Nabi. Nabi SAW bersabda dalam hadis itu, Nabi kata apa? Al-haya'u khairun kullu. Rasa malu adalah kebaikan seluruhnya. Dan ada juga hadis yang dalam kitab kita ini Muslimah, ialah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jika kita rujuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita dapati bahawa Nabi juga ada menyebutkan dengan perkataan ataupun dengan lafaz yang sedikit berbeza. Jadi apa kata Nabi? Nabi SAW sebutkan ni dalam hadis ini, Nabi kata apa? Al-haya'u la ya'ti. Sifat malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Sifat malu itu ia tidak datang kecuali dengan kebaikan. Maksud ataupun dengan kata lain kita faham bahawa bila seseorang dia memiliki rasa malu itu akan bawa dia kepada kebaikan dan rasa malu tersebut akan menjadi penghadang kepada dia untuk dia melakukan perkara-perkara dosa dan maksiat. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Jadi antara perkara yang kita kata menjadi sumber kebaikan dalam kehidupan kita ini tadi, sebagaimana yang Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan di perenggan yang pertama yang baru kita baca. Dia kata apa? Malu merupakan sumber kehidupan bagi hati kita. Kenapa rasa malu itu sumber kehidupan bagi hati kita? Kerana malu adalah antara cabang keimanan dalam kehidupan seorang muslimah. Sebab itu kalau kita lihat dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW ada mengingatkan kepada kita. Nabi kata apa? Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman memiliki 70 atau 60 cabang atau lebih 60 cabang. Fa'afdaluha, Nabi SAW ingatkan kepada kita cabang keimanan yang paling baik, yang paling utama. Apa dia? Ialah qaulu, iaitu ucapan kita la ilaha illallah. Ucapan kita yang mengungkapkan rasa keimanan kita kepada Allah. Jangan lupa muslimah, iman itu letaknya di hati kita. Iman itu letaknya di hati kita. Bila kita mengungkapkan ucapan la ilaha illallah, ia adalah ucapan yang membuktikan keimanan yang ada dalam hati kita. Dan Nabi SAW juga menyebutkan wa adnaha imatatul adha 'anit tariqi. Dan keimanannya yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Maknanya perbuatan baik kita, amal perbuatan kita yang soleh, walaupun dengan kita letak tepi apa-apa perkara yang boleh memudaratkan orang lain yang ada di tengah jalan ni. Kita nampak batu, muslimah mungkin dekat situ kita jalan, lalu kita ada nampak batu, kita kata ini batu ni kalau orang naik basikal, kemudian dia tak perasan ada batu di situ, mungkin dia langgar batu tersebut, dia akan jatuh, dia luka. Kita fikir tentang hal tersebut. Lalu apa kita buat? Kita angkat batu tu, kita letak tepi. Supaya ia tidak mengganggu orang yang naik basikal ataupun mereka yang berada di tengah jalan tu tadi untuk lalu tempat tersebut. Ini dipanggil sebagai keimanan yang ada pada diri seseorang muslimah. Yang Nabi letakkan ia sebagai cabang keimanan. Maknanya begini, saya nak kata gini. Apa-apa perkara baik yang kita lakukan muslimah dalam kehidupan kita ni, ia adalah satu hal yang menunjukkan keimanan kita kepada Allah.
Kerana dalam hidup kita sebagai seorang muslimah, Allah perintahkan kita untuk hidupkan hati kita bukan hanya semata-mata dengan ucapan la ilaha illallah, tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar kita hidupkan hati kita dengan amal soleh. Dan Nabi SAW ingatkan juga kepada kita sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang saya tampilkan di sini. Hadis ini tidak dalam kitab ya muslimah, jadi saya letakkan di sini sebagai panduan kita bersama untuk menunjukkan bahawa bagaimana rasa malu itu dia boleh menghidupkan hati seseorang. Kerana di sini Nabi SAW ingatkan kepada kita, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu ia adalah salah satu cabang dari keimanan kita, kerana rasa malu yang ada dalam hati kita, ia akan menyebabkan kita nak buat perkara-perkara yang baik dan tinggalkan perkara-perkara yang buruk. Sebab itu penting rasa malu ini. Dan sebagaimana tadi Kak Som sebutkan, ya, Kak Mas jelaskan ya, dalam komen yang telah diutarakan di ruangan tadi yang saya tanya, kenapa malu itu baik? Kerana ia adalah perkara yang akan buat kita tinggalkan perkara maksiat. Bayangkan kalau orang dia tidak ada rasa malu muslimah. Dia akan buat apa sahaja yang dia inginkan dalam hidup dia. Dia tak fikir dah. Kan? Maaf saya kata begini, maaf kalau ayat saya ni kasar. Tetapi kita kata ginilah. Kalau kita ni tak ada rasa malu, mungkin kita boleh keluar rumah kita ni tanpa baju. Begitu situasinya. Namun kenapa orang tak keluar rumah jalan dekat road ataupun dekat street ni dengan pakaian? Kenapa orang orang ni semua berpakaian? Sebab apa? Kita ada rasa malu muslimah. Bayangkan kalau orang yang tidak memiliki rasa malu. Dia akan pakai apa yang dia nak pakai, dia akan buat apa yang dia nak buat. Sebab bagi dia, untuk apa nak malu dengan orang lain? Aku punya sukalah aku nak buat apa. Mungkin saya kata, kita akan berpemikiran sedemikian. Kita tak rasa malu, kita boleh saja kan peluk mana-mana lelaki yang kita suka. Contohlah saya katakan. Kalau tak rasa malu begitu. Tapi kenapa kita tak buat sedemikian? Kerana kita ni adalah wanita yang memiliki rasa malu. Contoh saya kata, lain contoh-contoh yang lain kita boleh lihat. Kenapa kita kan, ini biasa contoh saya berikan lah bila saya bincang tentang rasa malu ni. Kenapa kita ni tak marah anak kita pekik-pekik dalam bas? Walaupun saya tak nafikan ada orang lakukan, ya ada. Tapi ramai antara kita yang tidak memilih keadaan ataupun pendekatan yang sedemikian. Anak kita buat salah, kan? Kenapa kita tak pekik-pekik dengan anak kita dalam bas ataupun dekat shopping mall? Kita tak marah anak kita pekik-pekik. Tapi dalam rumah beza, betul tak? Dalam rumah, anak kita buat salah. Suara kita satu flat. Namun dalam bas anak kita buat salah, kita tengok je. Siap engkau dalam rumah, nanti balik rumah kau kena. Anak kita kan dekat shopping center ke apa kan, dia buat perangai, kita tengok. Kurang-kurang pun kita cubit sikit, kita cakap pelan-pelan, tapi tak sampai kita pekik-pekik muslimah. Kerana apa? Kerana kita malulah nanti orang tengok kita pekik-pekik. Teruknya mak dia anak buat salah kecil pun pekik-pekik. Mungkin kita rasa gitu. Itu penyebab kenapa kita tak meninggikan suara kita untuk anak kita yang tadi buat salah tu. Beza kita dekat rumah, sebab apa? Kita tahu orang tak nampak kita. Kan? Orang tak nampak kita marah anak kita. Ini kepentingan rasa malu sebenarnya dalam hidup kita ni. Sebab apa? Dia mengekang. Dia menghalang kita buat perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah diri kita sebenarnya. Jika dalam kehidupan kita ni, kan, tentang marah anak ke marah suami ke apa, sini kan, mungkin ada orang lah boleh je marah suami dia pekik-pekik kan dekat depan orang, tapi kita, bagi saya orang yang berilmu, dia tak buat begitu muslimah. Kita muslimah yang berilmu ni kita tak buat. Kita tak marah suami kita ke pekik-pekik ke apa kan, walaupun kita nampak suami kita dengan perempuan lain. Ini. Walaupun kita nampak suami kita dengan perempuan lain, namun tak ada maknanya kita nak pekik tepkau depan orang sebab kerana perbuatan itu. Kita tahan diri kita sebab apa? Nanti malu kita ni. Kita ada harga diri, kita ada maruah diri. Aduh, apa pula ni?
Dengar ke di sana? Ada orang buat apa kat luar ni? Ada je buat. So kita lihat begini, keadaan itu tadi kan penting. Ya, dia menjadi kepentingan bagi diri kita kerana ia akan jadi penghadang supaya kita tak buat perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah diri kita. Sebab itu muslimah, bila kita rujuk kepada hadis yang berikutnya yang terdapat dalam kitab kita, saya nak dapat feedback lah. Kejap ya. Sebentar. Ada kontraktor tengah betulkan lampu di koridor luar rumah saya ni. Mungkin HDB nak tukar lampu ke apa kan, dia nak betulkan. So saya minta maaf ya kalau tengah-tengah berbual tiba-tiba bunyi orang drill ke apa kan. Jadi bising, agak bising sedikit. Tak apa, kalau dia drill saya berhenti sekejap ya. Okay. Baik. Jadi kita lihat dalam kitab kita ni, kita sambung ya muslimah. Dalam kitab kita ada sebuah hadis yang lain yang ditampilkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah yang menyebut tentang pesanan daripada Nabi SAW. Okay, kalau kita lihat pada hadis itu, Nabi SAW pesan kepada kita. Kalau kita ni, Nabi kata apa tu? Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah. Sesungguhnya di antara perkataan kenabian, pertama yang diketahui manusia ialah jika engkau tidak malu, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Ini yang Nabi SAW pesan pada kita. Ya, hadis ni riwayat Imam Al-Bukhari. Ini menunjukkan kepada kita bahawa tentang ataupun perkara rasa malu ini, ia bukan hanya berlaku pada umat Nabi SAW. Ia adalah pesanan yang diberikan oleh para Nabi yang terdahulu juga kepada umat-umat mereka tentang rasa malu ini. Hinggalah kepada kita hari ini. Yang Nabi pesan kepada kita agar memiliki rasa malu. Dan Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini, idza lam tastahi, kalau kamu tak ada rasa malu, fasna' ma syi'ta, buatlah apa yang kamu suka. Adakah ini bermakna Nabi SAW suruh kita buat apa kita nak buat? Adakah begitu? Baik, dalam kitab kita menampilkan dua perbincangan, maksudnya dua pentafsiran tentang yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Okay, kalau kita lihat di situ, hadis ini mengandung dua pentafsiran. Jadi Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan kepada kita dalam hadis ini yang Nabi SAW kata, kalau tak malu, buatlah apa yang kamu ingin buat. Di situ ada dua pentafsiran. Baik, apakah dua pentafsiran? Kita pergi satu demi satu ya, pentafsiran yang diberikan kepada kita. Satu ialah ia berupa ataupun ia berbentuk peringatan kepada kita ni umat Nabi SAW.
Kalau kita lihat pada penjelasannya yang pertama di situ, hadis di atas iaitu hadis yang baru kita baca tadi, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, buatlah apa yang kamu inginkan. Baik, daripada hadis ini ia berfungsi untuk menakut-nakuti dan sebagai ancaman. Maksud menakut-nakuti dan sebagai ancaman ialah sebagai peringatan kepada kita ni, hamba Allah, supaya jangan buat perkara itu sebenarnya. Yang mana maknanya, orang yang tidak memiliki rasa malu akan melakukan pelbagai perbuatan buruk semahunya. Jadi ini yang Nabi SAW ingin beritahu kepada kita. Kita ni ya muslimah, kalau kita tidak ada rasa malu, kita akan buat apa sahaja yang kita inginkan, sebagaimana juga yang saya sebutkan itu tadi. Dan di sini sebab diberikan sebabnya, faktor pendorong untuk meninggalkan perbuatan buruk adalah rasa malu. Antara sebab mengapa kita meninggalkan sesuatu perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak baik, maksiat, dosa ini ialah kerana kita rasa malu. Adakah orang yang, saya guna contoh ini, adakah orang yang nak berzina di tengah-tengah ramai? Kenapa dia tak buat sedemikian? Kenapa buat senyap-senyap? Jika ada orang yang dia nak berzina, kenapa dia buat senyap-senyap? Kenapa dia tak buat di tempat yang orang lain nampak? Kerana sebenarnya malu. Sebab tu dia tak buat di tempat-tempat yang terang-terangan lah di hadapan orang ramai. Sebab ada rasa malu tu. Tapi bukan saya nak kata boleh buat secara senyap-senyap, bukan begitu maksudnya. Tapi kita cuba fikir. Kenapa orang tak buat dosa di halayak ramai, ataupun orang tak buat perkara-perkara yang Allah larang yang menyebabkan orang lain tahu? Kenapa kalau kita buat satu perkara yang buruk, kita kalau boleh tak nak orang tahu kita adalah pelakunya? Kenapa kita buat di sebalik tabir? Kenapa kita buat sembunyi-sembunyi? Sebab kita rasa malu, muslimah. Ini yang Nabi kata tadi. Kan? Kalau orang dia tak malu, dia akan buatlah sesuka hati kau. Maknanya tak kira. Orang nampak ke, orang tak nampak ke, dia akan buat apa yang dia nak buat. Bagi dia, biasalah kan? Buat dosa, buat jahat. Apa dia peduli? Orang nampak ke, orang tak nampak. Ini namanya dah memang totally secara sepenuhnya memang tak ada rasa malu tu tadi. Kemudian kita lihat pada pentafsiran yang kedua. Pentafsiran yang kedua yang merupakan satu arahan kan, nampak seolah-olah Nabi suruh kita buatlah perkara tu. Dan Nabi kata apa? Kalau tak malu, buatlah apa nak buat. Bila kita baca secara zahirnya hadis tu tadi, nampak seolah-olah Nabi suruh kita buat ke? Begitu. Jadi yang kedua di sini kata apa? Jika engkau tidak malu terhadap Allah untuk melakukan satu perbuatan, maka lakukanlah. Yang boleh kita fahami pada maksud yang kedua, yang seolah-olah merupakan arahan, sebenarnya Nabi suruh kita tinggalkan. Yang nak dimaksudkan oleh Nabi di sini, kalau kita tak malu kepada Allah, buatlah apa yang kita nak buat. Okay, so ada dua maksud yang boleh kita ambil daripada hadis yang baru kita tampilkan itu tadi. Dan menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, maksud yang pertama, tafsiran yang pertama ini, ia sebagaimana yang itu untuk menakut-nakuti dan sebagai ancaman, sebagai peringatan, ia sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fussilat ayat yang ke-40. Okey, surah Fussilat kita ayat yang ke-40. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini? Sila muslimah rujuk dalam kitab Al-Quran masing-masing, kitab tafsir masing-masing untuk kita fahami bagaimana lafaz ataupun firman yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Sebagaimana juga yang disebut oleh Nabi SAW. Kita lihat pada ayat yang ke-40, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina. Afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah. I'malu ma syi'tum." Allah menggunakan perkataan ataupun lafaz i'malu ma syi'tum.
innahu bima ta'maluna basir. Maksud daripada ayat yang ke-40 dalam surah Fussilat itu tadi sebagai menyokong pentafsiran yang ada pada hadis Nabi SAW ya, yang menjadi topik perbincangan kita pada petang ini. Allah nak kata begini muslimah, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maknanya Allah tahu orang yang tak percaya kepada ayat-ayat Allah, mereka yang menafikan, mereka yang tak nak ikut apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan apa kata Allah? Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik ataukah orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Jadi dalam ayat yang ke-40 ini Allah tanya kepada kita, mana satu yang lebih baik? Orang yang dilemparkan dalam api neraka ataupun orang yang datang pada hari kiamat dalam keadaan yang aman dan damai. Lalu Allah beritahu kepada kita, i'malu ma syi'tum. Perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Kita ada dua pilihan. Dalam surah Fussilat ini pada ayat yang ke-40 kita ada dua pilihan muslimah. Allah kata, mana satu yang lebih baik? Kita datang pada hari kiamat dalam keadaan dilemparkan ke dalam api neraka ataupun kita datang pada hari kiamat dalam keadaan yang aman sentosa. Ada dua perkara yang Allah berikan pilihan pada kita untuk kita lakukan. Tapi di sini Allah kata kepada kita, ya'malu ma syi'tum. Buatlah sesuka hati kalian. Kalian nak buat yang masuk neraka ataupun kalian nak buat yang masuk syurga? Kalian pilih. Buat sesuka hati kalian. Tapi adakah di sini bermakna Allah kata apa tu? Sukatilah nak buat mana-mana kan? Allah tak kisah. Adakah gitu? Di sini sebenarnya adalah peringatan dari Allah supaya kita jangan buat perkara-perkara dosa yang menyebabkan kita akan dilemparkan ke dalam api neraka. Ia adalah sesuatu peringatan kepada kita agar kita buat perkara-perkara yang saleh, perkara-perkara yang baik. Itu juga sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis itu tadi. Bila Nabi kata apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kalian tak malu, buatlah apa yang kalian inginkan. Tapi kita kena ingat, apa pun yang kita buat ni muslimah, tak kiralah sama ada kita malu ataupun kita tak malu. Semuanya ada balasan dan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Allah takkan biarkan kita dengan apa yang kita lakukan. Walaupun Allah kata tadi kan dalam surah Fussilat pada ayat yang ke-40, buatlah apa yang kalian nak buat. Tapi jangan lupa, setiap perkara yang kita lakukan ada balasan. Kita buat dosa, Allah berikan kepada kita dengan balasan. Kita buat perkara-perkara pahala, Allah akan berikan kepada kita dengan ganjaran. Sebab itu kita pilihlah, kita ni nak jadi muslimah yang bagaimana ni? Adakah muslimah yang pertama yang Allah sebutkan tu tadi yang dilemparkan ke dalam neraka? Ataupun kita nak jadi muslimah pada kategori yang kedua yang mana kita akan datang pada hari kiamat dalam keadaan yang aman, damai, sentosa hidupnya, iaitu muslimah penghuni syurga. Ada pilihan yang Allah berikan kepada kita, yang mana pada hari kiamat kelak bila kita dah memilih, kita buat apa yang kita suka tu tadi, maka Allah akan berikan dengan balasan dan ganjaran yang selayaknya untuk kita atas pilihan yang telah kita buat ketika kita berada di dunia ini. Okay, so ada dua pentafsiran yang terdapat dalam hadis yang Nabi SAW berikan kepada kita itu tadi. Baik, seterusnya kita lihat. Dalam kehidupan kita ni muslimah, yang Nabi SAW ingin beritahu kepada kita, ia bukan tentang rasa malu kepada manusia semata-mata. Tetapi bagaimana rasa malu kita ni kepada Allah, dia mula ni pertama sekali kalau kita nak letak rasa malu ni dalam hidup kita. Pertama, pada Allah. Kerana apa? Bila kita ada rasa malu pada Allah, ia akan menyebabkan kita ada rasa malu pada manusia.
Jadi stepnya sedemikian. Namun saya juga tidak menafikan ada orang, dia memang rasa malu je pada orang ramai ni je lebih tau. Tapi dengan Allah tidak. Namun kita ingat, pegang baik-baik apa yang Nabi SAW pesan kepada kita. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang ada di slide kita ini. Dalam kitab tidak ada, saya tampilkan sebagai satu perbahasan tambahannya untuk kita pegang, untuk kita fahami maksud ataupun apa yang ingin disampaikan tentang malu tu kan, yang boleh maksiat yang boleh menghilangkan rasa malu tu tadi. Saya nak kuatkan perbincangan ini dengan hadis-hadis yang lain supaya kita lebih jelas kenapa rasa malu itu penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslimah. Sebagai seorang muslim. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan tentang hal ini kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Nabi kata begini, muslimah. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Qala qulna. Jadi di sini di kalangan perawi yang meriwayatkan hadis ini, mereka berkata, Ya Rasulullah, inna nastahi walhamdulillah. Jadi bila mereka dengar Nabi SAW kata kan, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Dan jadi mereka yang mendengar apa yang Nabi SAW sebutkan itu tadi, mereka kata apa kepada Nabi? Wahai Rasulullah, kami dah memang ada malu dah ni. Alhamdulillah, mereka kata kepada Nabi kan, Alhamdulillah Rasulullah, kami ni ada rasa malu. Tapi Nabi ingatkan kepada mereka. Apa yang Nabi ingatkan? Qal laisa dhaka. Jadi Nabi kata kepada mereka, laisa dhaka, bukan begitu maksud malu yang sebenar-benarnya kepada Allah. Bukan kita kata, malu. Bukan gitu muslimah. Bukan begitu. Tetapi Nabi kata, walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya. Rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Bukan hanya sekadar kita kata, malunya pada Allah, malunya pada semua orang. Bukan begitu. Tetapi Nabi beritahu kepada kita ada perkara-perkara yang perlu kita lakukan bagi menunjukkan bahawa kita ini adalah seorang yang benar-benar memiliki rasa malu. Dia begitu keadaannya. Apa kata Nabi? Yang pertama, antahfazar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal tazkuril mauta wal bila wa man arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya faman fa'ala dhalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Jadi ada beberapa perkara yang Nabi SAW sebutkan di situ. Kita ada berapa tak silap saya 4 di situ. Pertama, antahfazar ra'sa wa ma wa'a, 1. Wal batna wa ma hawa, 2. Wal tadhkuril mauta wal bila, 3. Wa man arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya, 4. Faman fa'ala dhalika, mana Nabi kata, siapa yang buat keempat-empat perkara ini, faqad istahya minallahi haqqal haya. Mereka ada rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Saya tahu, mesti tengah fikir ni, apa ni 4 perkara ni? Dah lah baca dalam bahasa Arab bila je nak baca bahasa Melayu ni? Okey, jom kita baca dalam bahasa Melayu dia. Okey, sabar sabar. Okey, lihat di situ. Ada terjemahan yang saya tampilkan sebagai rujukan kita bersama tentang maksud ataupun 4 perkara yang Nabi SAW perintahkan untuk kita lakukan bagi membuktikan bahawa kita ini memiliki rasa malu yang sebenar-benarnya kepada Allah. Pertama,
Pertama di situ, apa dia? Nabi SAW perintahkan kepada kita supaya kita jadi orang yang menjaga kepala kita dan apa yang kita fikirkan. Bila kita fikir sesuatu ni muslimah, ya, dalam kepala kita ni, orang lain tahu ke tidak? Ini soalan saya ni. Kan? Kita fikirkan sesuatu ni, orang lain tahu ke tidak apa yang kita fikirkan? Boleh ke kita boleh tahu, oh Ustazah Sakinah dia fikir macam gini rupanya, ke macam mana? Tahu ke tidak? Kalau siapa cakap tahu tu saya tak tahu. Wow, itu maknanya dia ada something, kita kata ada special power dalam hidup dia. Tak tahu Ustazah. Kak Azhar kata, tak tahu Ustazah? Ya betul. Kita tak tahu. Kak Aisyah pun kata tidak tahu. Kita tak tahu apa yang orang lain fikirkan dan orang lain juga tidak tahu apa yang kita fikirkan. Tetapi kita kena ingat, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang ada dalam pemikiran kita. Sebab itu Nabi ingatkan, orang yang betul-betul dia ada rasa malu kepada Allah, dia akan jaga apa yang dia fikirkan. Dia jaga kepala dia ni, pemikirannya dan apa yang dia fikirkan. Kedua, perut beserta isinya. Okay, dia akan jaga perutnya dan apa yang dia isikan dalam perutnya. Dan ada di kalangan para ulama ketika mereka mensyarahkan hadis ini, yang dimaksudkan ialah mereka ni adalah orang yang menjaga kemaluan mereka. Ya, mereka jaga kemaluan mereka. Kemudian di sini ialah orang yang ketiga ya. Kalau kita ni rasa malu kepada Allah, kita akan ingat pada kematian. Kalau kita tak ingat kepada kematian ni muslimah, hidup kita dia seolah-olah tidak ada panduan. Namun kerana kita malu kepada Allah, kita tahu bahawa hidup kita ini adalah pinjaman daripada Allah, yang menyebabkan kita ingat bahawa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat kepada kematian, kita akan ingat setiap perkara yang kita lakukan. Kita akan jaga setiap tindakan kita, setiap ucapan kita. Kerana apa? Kita ingat bahawa kita tak kekal lama di atas muka bumi ini. Kita akan mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan bawa amal-amalan kita yang baik dan yang buruk untuk dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan ada rasa malu kepada Allah bila kita ingat tentang semua itu. Dan Nabi SAW kata apa? Siapa yang menginginkan akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Maksudnya dia akan meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia yang melalaikan, hal-hal yang boleh membuatkan dia lupa pada Allah, hal-hal yang boleh membuatkan dia lupa pada kematian, hal-hal yang boleh membuatkan dia lupa pada akhirat yang merupakan negeri abadi dia. Nabi SAW secara jelas menyebutkan dalam hadis ini, Nabi kata siapa yang melakukan keempat-empat perkara itu, dia jaga kepala, maksud pemikiran dan kepalanya apa yang difikirkan, ya, dia jaga perutnya, apa yang dia isikan dalam perutnya, dia jadi orang yang ingat kepada kematian, dia jadi insan yang mana meninggalkan perhiasan dunia kerana dia tahu perhiasan dunia itu akan menyebabkan dia lalai, akan menyebabkan dia lupa pada akhirat, ataupun akan menyebabkan dia buat perkara-perkara maksiat. Seorang muslimah yang melakukan keempat-empat perkara ini, Nabi SAW kata apa? Orang beginilah yang sebenarnya malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Kerana keempat-empat perkara itu, bila ada dalam diri kita, ia akan bantu kita agar meninggalkan kemaksiatan yang ada di sekitar kita. Dan orang yang meninggalkan maksiat tidak kira sama ada dia berada di khalayak ramai ataupun dia berada sendirian, bermakna dia adalah insan yang malu kepada Allah. Ini pesan Nabi SAW agar kita ini ada perasaan yang sebenar-benar malu terhadap Allah.
bila kita ni muslimah, ya, jadi empat insan ini yang menjaga keempat-empat perkara itu, yang menjadikan diri kita orang ataupun muslimah yang sebenar-benar malu terhadap Allah, ia akan sekaligus menjadikan kita seorang muslimah yang malu juga terhadap insan yang ada di sekitar kita. Sehingga kita nak cakap perkara yang tak baik pun di hadapan orang, kita fikir dulu. Kan malunya nak cakap benda-benda yang buruk ni. Ya, nak ucapkan hal-hal yang hinaan, makian, ya, di hadapan orang kita akan malu. Sehingga kita jaga apa yang kita nak tuturkan ni. Apa yang nak kita ucapkan. Dan kita tak nak. Ya, mak kita malulah. Orang lihat kita ni sebagai seorang muslimah yang tidak baik akhlaknya. Sebab itu kita jaga diri kita ini. Mungkin kita kata, oh kalau gitu kita ni jadi baik sebab kita nak orang tengok kita baik lah. Bukan gitu muslimah. Tetapi rasa malu itu dia bantu kita ni kan supaya kita lebih berhati-hati dalam setiap ucapan dan tindakan kita. Bukan kerana kita nak orang lihat kita baik, tapi kerana kita malu pada Allah. Itu yang menjadi penyebab yang menghadang kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Okey muslimah. Apa sebenarnya yang cuba disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab kita ini? Saya nak akhirkan perbincangannya. Sebab saya rasa saya tak boleh untuk berlama-lama di hadapan laptop ini sebab saya dengar ya orang-orang di luar tu sedang berbincang-bincang. Mungkin diorang tahu saya tengah mengajar ni. So dia macam stop sekejap tu. Dia rasa risau nak mulakan drill dia tu kan. Saya pun tak nak menyusahkan orang yang sedang melakukan pekerjaan. Kita lihat begini. Dalam bab kita yang ataupun dalam poin kita yang ke-23 ini, ingin memberitahu kepada kita dosa-dosa yang kita lakukan ia boleh melemahkan iaitu mengurangkan rasa malu. Setiap kali kita buat dosa, setiap kali itulah rasa malu kita kurang. Kerana orang yang berdosa ataupun orang yang melakukan dosa, dia lupa ada Allah yang melihat perbuatannya. Dia tak fikir bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lihat dia. Dan kalau dia tahu, kadang-kadang ada orang tahu muslimah. Ya, ada orang tahu. Ada orang tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat apa yang dia lakukan. Tetapi dia buat juga. Kenapa dia buat juga? Kerana malunya tidak ada kepada Allah. Ni masalahnya. Kalau kita melakukan dosa ni, dia antara dua. Sama ada malu tu kurang ataupun malu tu langsung tidak ada. Okey? Ataupun malu tu langsung tidak ada. Dan kedua-dua keadaan itu tadi ya muslimah, yang mana ianya melemahkan ataupun mengurangkan rasa malu dalam diri kita dan ia menghapuskan rasa malu dalam diri kita, kedua-dua keadaan itu tadi dia boleh memberikan kesan dalam kehidupan kita. Apa kesannya? Kita lihat akibatnya di situ. Pertama, pelaku tidak peduli jika dosanya diketahui oleh orang ramai. Bila kita ni tak ada rasa malu tu tidak ada dalam diri kita, kita dah tak kisah dah orang nak tahu ataupun tidak apa yang kita lakukan. Kita dah tak peduli dah orang nak kata apa dengan dosa yang kita lakukan. Berzina? Memang aku berzina, apa masalahnya? Hak aku. Kita akan cakap begitu. Kenapa? Aku pakai seluar pendek, masalah? Kan? Masalah. So ganti lah. Mungkinlah kan orang akan kata gitu. Dah tak ada rasa malu. Tunjuk pada orang. Macam tu keadaannya. Sebab tu penting. Kan bukan saya kata tak boleh pakai seluar pendek. Boleh pakai seluar pendek. Muslimah boleh pakai dalam rumah.
Pakai dalam rumah lah. Boleh je nak pakai seluar pendek, boleh, tak masalah. Nak pakai apa pakai, boleh je kan. Tapi ada tempat-tempat yang boleh, ada tempat-tempat yang tidak boleh. Itu maksudnya. Kan nanti kata, tak boleh pula nak pakai seluar pendek. Suka hati kita nak pakai apa? Boleh, nak pakai apa pakai je lah. Tapi tak semua tempat kita boleh pakai. Ya, tak semua tempat kita boleh pakai. Sebab tu kita perlu ada rasa malu tu tadi. Tetapi bayangkan kalau orang tidak ada rasa malu. Dia tak kira tempat, tak kira masa, tak kira apa jua keadaan, dia nak buat apa yang dia nak buat dan dia tak kisah orang nampak, orang tengok, orang cakap apa. Dia tak kisah. Dan ya bukan setakat dia tak kisah, dia tak peduli, tetapi yang paling dahsyat orang yang tidak ada rasa malu ni muslimah. Dia sebarkan, dia hebahkan dosa dia pada orang ramai. Ni bahayanya kalau kita tidak ada rasa malu. Dan hal itu banyak berlaku di sekitar kita. Dalam situasi kita ini kan, memiliki social media kita, di ruangan yang kita kata ruangan yang tidak terbatas. Ya, internet yang tak terbatas ni. Facebook, Instagram, TikTok. TikTok ya, betul ya saya sebut ya, saya tak gerti sangat. TikTok ya. Apa-apalah. Ramai orang ya, mereka tak segan silu memperlihatkan dosa masing-masing. Tanpa segan silu memperlihatkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi ini sebagai peringatan kepada kita semua muslimah. Sedangkan kita ni kalau buat dosa, Nabi kata apa? Allah tutup dosa kita ni. Allah tutup aib kita tau. Bila kita buat dosa, Allah tutup aib kita. Tapi apa yang berlaku pada hari ini, kerana kita tak ada rasa malu, aib yang merupakan satu perkara yang memalukan, kita senang-senang perlihatkan kepada orang ramai apa yang kita buat. Kita ambil video, kan? Kita ambil apalah benda-benda yang tak baik yang kita buat. Kita ambil video, kita rakam, kita upload di social media kita tunjuk pada orang lain, kita bangga dengan dosa kita, muslimah. Kita tunjuk pada orang ramai. Sedangkan dosa maksiat ini, kalau boleh lah ya, ni bukan saya suruh galakkan buat dosa dan maksiat, tidak. Tapi kalau kita ada buat dosa, kita ada buat maksiat, biarlah antara kita dan Allah. Allah tutup dosa kita, alhamdulillah. Tapi pada hari ini, ya Allah, lebih-lebih lagi ya, kita ni orang perempuan ni kadang-kadang. Kita sesuka hati, tak malu, kita beritahu pada orang, oh saya buat ni, saya buat ni. Padahal itu dosa. Ini kita panggil sebagai penyakit yang ada dalam diri kita ni. Jadi hati-hati kita muslimah. Malu itu penting dalam hidup. Biarlah orang lain nak buat. Mungkin kita kata, oh dia pun buat boleh, dia buat bagus, okey je, happy je dia, famous je dia. Biarlah orang lain nak buat, biarlah orang lain nak buat. Tak semestinya ramai orang buat perkara itu, ia adalah perkara yang baik dan ia adalah perkara yang dibenarkan dalam agama kita. Kita nak buat apa pun buatlah muslimah, asalkan perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan yang dibenarkan dalam agama. Tapi kalau kita lihat perbuatan itu adalah perbuatan dosa yang mana dalam agama kita larang, tinggalkan. Walaupun ramai orang lakukan. Sebab kita ada rasa malu. Ya, malu kita ni. Jangan lupa bagaimana keadaan Nabi Adam AS. Bila dia melanggar perintah Allah, ini Nabi ya. Kita lihat. Nabi Adam dalam sebuah riwayat menyebutkan ya. Nabi Adam ni bila dia dah buat dosa, kan Allah kata, jangan dekat dengan pohon itu. Tapi iblis datang goda dia sehingga dia dan Hawa makan buah tu. Bukan setakat dekat tau, tapi dia makan buah yang ada pada pohon tersebut. Dan pada waktu itu dalam riwayat ini menyebutkan bahawa Nabi Adam bersembunyi.
Dia bersembunyi, dia lari sembunyi dalam syurga ni. Tapi bolehkah kita sembunyi daripada Allah? Dan Allah tanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, kenapa engkau sembunyi? Apa kata Nabi Adam? Aku malu kepada engkau, wahai Allah. Ini sebenarnya Nabi Adam memberi contoh kepada kita sebagai seseorang yang melakukan dosa. Seharusnya kita ni rasa malu pada Allah. Bukan kita ni rasa happy, kita rasa bangga dengan dosa yang kita lakukan, muslimah. Nabi tunjukkan kepada kita. Tuk Nabi Adam AS beri contoh kepada kita. Kalau kita buat dosa, malu pada Allah, bukan bangga di hadapan Allah. Itulah yang jadi penyebab kalau kita ni tak malu pada Allah, kita bangga dengan dosa kita hingga kita sanggup untuk menyebarkan aib diri sendiri, muslimah. Ini pentingnya topik yang ke-23 ini. Ya, poin kita yang ke-23 ini ingin beritahu kepada kita, jangan sesekali kita hilangkan rasa malu daripada diri kita. Sekali dia hilang, ia adalah perkara yang begitu merugikan hidup kita, dunia dan akhirat kita. Kerana malu itu adalah benteng untuk diri kita ni, agar jangan buat maksiat, jangan tunjukkan pada orang kalau kita ni ada terbuat maksiat, jangan kita tunjuk pada orang. Jangan kita bangga dengan maksiat kita. Kerana kita malu kepada Allah. Kita malu kepada orang di sekitar kita. Kita malu kepada kedua ibu ayah kita. Kita malu pada adik-beradik kita. Kenapa kau buat perkara-perkara yang begini? Jaga rasa malu kita yang merupakan fitrah yang Allah letakkan dalam diri kita. Terutamanya kita ni sebagai seorang wanita. Wanita muslimah yang beriman kepada Allah. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk petang ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahannya apa yang kita bawa ataupun apa yang kita bincangkan ya pada hari ini memberikan satu kesedaran dalam diri kita. Penting ni rasa malu. Walaupun orang kata malu tu kena bertempat, ya betul, malu perlu bertempat. Tetapi walaupun kita dah ada letak rasa malu tu pada tempat tu kan, ia tetap perlu ada. Contoh saya kata gini kan, saya dah end tadi tapi tak apa, saya nak pergi. Mungkin ada orang fikirkan, habis kalau banyak benda semua malu pun susah juga Ustazah. Betul. Contoh saya kata, saya rasa malu untuk saya rakam diri saya, untuk saya berbual di hadapan orang ramai di Facebook Live ni, saya ada rasa malu. Ya, of course, kita tak boleh buang rasa malu itu. Tetapi kita tetap tepi sedikit, kita letakkan rasa malu tu tadi, kita tutup aurat kita, kita jaga tutur kata kita. Ini maksudnya begitu. Kita letak pada tempat yang betul. Bukan nak kata, tak malu Ustazah Sakinah tu boleh cakap depan-depan orang ramai lelaki perempuan semua tengok dia. Orang akan kata begitu. Betul tak? Orang akan kata begitu. Malu tetap ada muslimah dalam diri saya ketika saya menyampaikan ilmu di hadapan orang ramai ini. Tetapi kita letakkan rasa malu itu di tempat yang betul sehingga rasa malu yang masih ada dalam diri saya ini, saya jaga aurat saya jaga tutur kata saya tahu apa yang ingin saya sampaikan kerana saya ada rasa malu pada Allah dan saya ada rasa malu kepada semua orang yang melihat saya. Begitu keadaannya bila kita kata kita meletakkan rasa malu di tempat yang betul. Saya harap kita semua faham lah ya. Okey, kita semua faham keadaan ini. Letakkan rasa malu pada tempat yang betul. Walaupun kita perlu tolak tepi sedikit rasa malu kita itu, jangan kita buang sepenuhnya, buang seluruhnya. Sebab kalau tak ada rasa malu langsung memang habislah. Ya saya ni, memang saya akan cakap suka hati saya. Saya akan pakai apa yang saya nak pakai. Suka hati ya. Okey, saya harap faham tentang hal itu. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk petang ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita pada pagi ini, pada petang ini, pagi pula. Inilah ya masalahnya bila dah terbiasa kuliah duha. Jadi bila kuliah petang ni pun rasa macam duha lah jugalah ya. Jadi alhamdulillah
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati ya waktu petang kita ini yang dapat kita luangkan masanya dengan majlis ilmu untuk kita dengar pengajian-pengajian ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita luangkan ataupun kita duduk ni nak dengar perkara-perkara yang baik, Allah Subhanahu Wa Taala merahmati masa kita, memberikan kelapangan-kelapangan masa untuk kita untuk perkara-perkara soleh yang baik. Iaitu yang lain juga. Okey, jadi Ustazah tutup kuliah pada petang ini. Rasanya tak ada apa-apa ya soalan di situ. Di sini semuanya alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Ya alhamdulillah, Kak Nur juga alhamdulillah, terima kasih Zah atas pesanan ini ya. Sama-sama untuk diri saya juga ya, apa yang kita sampaikan pada petang ini. Bukan saya ni bila saya cakap, saya selalu lihat pada diri saya terlebih dahulu. Ya, kita nasihatkan pada diri kita dan kita nasihatkan kepada orang yang ada di sekitar kita juga. Okey, dan juga ya terima kasih jazakillahu khaira Ustazah di atas perkongsian petang ini. Kak Aisyah di situ, kepada tim Masjid Kampung Siglap, thank you so much. Yang lain juga Kak Mas, jazakillah khair Dr. Kak Zah, insyaAllah, amin, Allahumma amin. Okey, baik, itu sahaja Muslimah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang mengikuti, yang setia duduk daripada awal pengajian kita hinggalah ke akhir pengajian ini. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan di masa yang sama, di tempat yang sama. Saya tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.